Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi. Kelas bersama Ustazah Salina. You can learn anywhere at any time. Alhamdulillah murid-murid, pada kali ini kita akan fokuskan kepada SPM Pendidikan Islam Kertas 1, iaitu untuk tajuk akidah sahaja. Kenapa tajuk akidah penting? Sebab untuk bahagian B, cuba tengok yang warna pink tu. Untuk bahagian B, akidah ialah soalan nombor 1 yang warna hijau, dan dia adalah soalan yang wajib dijawab. Okey? Wajib dijawab. Pada kali ini, kita akan fokus akidah tingkatan 4. Murid-murid, apakah tajuk-tajuk yang kita belajar dalam akidah tingkatan 4? Ya, ada 3 tajuk sahaja. Sikit ke sikit? Okey. Perkara batal iman, dosa besar dan taubat. Okey, cuba kita tengok perkara membatalkan iman. Ada 6 sebenarnya. Syirik ada dibahagikan kepada dua jenis. Kufur pun dibahagikan kepada 2. Anda kena kuasai maksud dan juga contoh. Kalau Ustazah bagi contoh di sini 1, ataupun kalau syirik khafi itu ada 3, Ustazah ingin menggalakkan anda menyediakan 4 contoh untuk setiap perkara yang membatalkan iman ini. Ya. Okey, cuba tengok, dan untuk maksud pula, anda cuba menghayati ataupun memahami kata kunci untuk setiap perkara yang membatalkan iman. Okey? Buatkan jadual seperti ini, tampalkan di bilik anda ataupun selalu dilihat untuk memudahkan anda mengingat fakta. Sebab ini fakta, ya. Kita perlu baca dan ingat. Okey, untuk perkara membatalkan iman, okey, inilah perkara-perkara membatalkan iman yang dibenci oleh Allah. Anda kena kuasai maksud bagi setiap istilah ini. Begitu juga dengan dosa-dosa besar yang menghancurkan umat. Ya, yang menghancurkan umat. Anda kena kuasai juga maksudnya. Contohlah kan, arak. Ada kadang-kadang murid menulis minuman yang haram. Salah ke betul? Arak ialah sejenis minuman yang haram. Salah. Sebab air sirap pun boleh jadi haram. Macam mana? Air sirap yang kita rembat dari kawan? Air sirap yang kita ambil dari kantin tanpa dibayar? Haramlah tu walaupun air sirap. Jadi arak ialah minuman yang haram tak tepat, ya. Arak ialah minuman yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal fikiran. Boleh, ya? Okey, Ustazah juga nak fokus tentang tajuk riba. Selalu murid keliru antara an-nasi'ah dengan al-fadl. An-nasi'ah dengan al-fadl. Riba bermaksud pertambahan dalam bayaran. Apa beza antara riba an-nasi'ah dan riba al-fadl? Okey, cuba kita tengok gambar dan juga ilustrasi ini. An-nasi'ah maksudnya pertambahan bayaran kerana tertangguh, kerana terlewat. Kita pinjam duit RM100 dalam tempoh sebulan, tapi kita bayar lebih daripada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kita bukan hanya kena bayar balik 100, tetapi kita kena bayar 1,000 atau 2,000, dan pertambahan itu kerana lewat bayar ataupun kerana tertangguh, itu dipanggil an-nasi'ah. Manakala al-fad ialah pertambahan juga, tetapi melalui pertukaran barang sama jenis. Katalah, ya, mak suruh kita pinjam gula dekat Makcik Leha sebelah rumah. Makcik Leha kata, nanti pulang kita nak secawan sahaja. Makcik Leha pinjam gula, mak nak pinjam gula secawan. Makcik Leha kata, okey, esok kau pulangkan 2 cawan. Kenapa bertambah tu? Bila bertambah 2 cawan, itulah yang dikatakan al-fadl, iaitu pertukaran pertambahan melalui pertukaran barang yang sama jenis.
beras dengan beras, gandum dengan gandum, daging dengan daging. Ada unsur riba di situ. So, berhati-hati. Okay, seterusnya perkara yang Ustazah nak highlightkan atau nak beri perhatian kepada anda semua murid-murid, calon-calon SPM terutamanya, anak yatim. Ya. Siapa dia anak yatim? Loh, ni dia kesiannya. Anak yang kematian ayah. Jangan tulis anak yang ketiadaan ayah. Anak yang ayahnya tiada. Ayahnya hilang. Kalau ayah hilang ataupun kehilangan ayah. Kehilangan ayah nanti boleh jumpa balik. Kematian ayah sebab bila dah mati tak boleh nak hidup. Okey. Kematian ayah dan dia masih belum baligh. Tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Okey, seterusnya fokus kita ialah hukuman untuk sebatan. Yang kita belajar ada 3, 40, 80 dan 100. 40 untuk minum arak, 80 untuk qazaf. Apa maksudnya? Oh, ni dia. Okey, qazaf iaitu kalau kita menuduh orang berzina tanpa membawa saksi, 4 orang saksi, kita ni yang dikenakan hukuman sebat. Sebanyak 80 kali sebatan. Itulah yang dinamakan qazaf. 100 pula apa? Cuba teka. Ya, zina. Dan zina yang belum berkahwin ataupun yang disebut sebagai ghair muhsan. Ghair muhsan. Okey, habis dah tajuk 2. Tajuk terakhir ialah taubat. Dalam tajuk yang kita belajar masa tingkatan 4. Okey, ada 3 perkara yang kita nak fokus. Maksud, hukum dan syarat. Maksud, kembali taat kepada Allah. Hukumnya apa? Ya, wajib apabila melakukan dosa. Syarat, cuba tengok ada 4 ni. M, B, A, M. Bolehlah buat akronim dia. Manusia baik akan maju. Manusia bebal ke, bodoh ke, akan mundur. Ya? Apa-apa pun boleh. Yang penting memudahkan kita untuk mengingat. M, menyesal terhadap maksiat yang dilakukan. B, berhenti daripada melakukan maksiat itu dengan segera. A, azam tidak mahu mengulangi lagi maksiat ini. Sorry, ada typo pula. Maksiat tersebut. Dan M, mohon maaf ataupun minta halal jika berkaitan dengan orang lain ataupun berkaitan dengan hak seseorang. Okey? So, mudah saja kan tajuk akidah tingkatan 4. Baiklah, jom kita tengok pula soalan-soalan SPM bermula dari tahun 2016. Okey, 2016 ditanya tentang riddah, nyatakan maksud riddah, 2 cara seorang boleh menjadi murtad. Ini semua fakta. Maksud kafir, mulhid atau fasik. Ya? Manakala soalan B, maksud harta anak yatim. Okey? Tadi kita ada bincang kan, anak yatim ialah anak yang kematian ayah. Harta anak yatim ialah harta yang dimiliki, yang diwarisi oleh seorang anak yang ayahnya telah pun meninggal dunia dan anak tersebut masih belum baligh lagi. Jelaskan 2 sebab. Yang ini yang Ustazah nak fokuskan ni. Ya. Bentuk soalan seperti ini. Jelaskan 2 sebab Islam melarang memakan harta anak yatim. So, bentuk soalan ni sangat tricky. Ramai orang boleh jawab tapi tak semestinya betul mengikut format yang dikehendaki. Jelaskan sebab Islam melarang memakan harta anak yatim. Mungkin ada jawab begini, supaya anak yatim nasibnya dapat dibela. Betul kan? Okey, jelaskan sebab Islam melarang memakan harta anak yatim kerana nasib anak yatim akan terabai. Betul juga. Sebab Islam melarang memakan harta anak yatim dapat mengelakkan kezaliman terhadap anak yatim. Kerana menzalimi anak yatim. Supaya anak yatim dapat meneruskan kehidupan. Kerana anak yatim akan hilang punca pendapatan apabila dewasa. Mengelakkan pergaduhan. Dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Mencabul hak anak yatim. Kalau kita lihat beberapa jawapan-jawapan ini, walaupun nampak macam betul, tapi tak semua betul. Okey, jom perhatikan betul-betul slide ni. 1, 2, 3. Okey. Sebab Islam melarang memakan harta anak yatim ialah 4 jawapan ni saja yang dianggap, yang diterima menepati kehendak soalan.
Sebab Islam melarang kerana nasib anak yatim terabai. Sebab Islam melarang kerana menzalimi anak yatim. Sebab Islam melarang kerana anak yatim akan hilang punca pendapatan. Sebab Islam melarang kerana mencabuli hak anak yatim. Manakala selebih itu adalah sesuai untuk soalan yang kata tugasnya ialah hikmah Islam melarang. Apa hikmah Islam melarang? Supaya nasib anak yatim dapat dibela. Apa hikmah Islam melarang? Dapat mengelakkan kezaliman terhadap anak yatim. Apa hikmah Islam melarang? Supaya anak yatim dapat meneruskan kehidupan. Ini semua dalam bentuk positif, manakala soalan kita tadi adalah dalam bentuk negatif. Okey, untuk Ustazah tunjukkan satu lagi contoh supaya anda lebih faham. Okey, contoh ya. Jelaskan hikmah Allah menyuruh manusia makan makanan yang halal dan jelaskan sebab Allah melarang manusia makan makanan yang haram. Okey. So, dia ada beza tu. Okay. Cuba anda kenal pasti yang mana yang dalam bentuk jawapan positif, yang mana yang dalam bentuk jawapan negatif. Okey, boleh? 1, 2, 3. Hikmah Allah menyuruh manusia, hikmah Allah menyuruh supaya dapat menjaga kesihatan. Hikmah Allah menyuruh kita makanan yang baik supaya dapat mengelakkan kemudaratan, supaya hati jadi tenang, makanan tersebut sihat. Sebab Islam melarang kerana boleh dapat penyakit, hati jadi keras, susah nak dapat kebaikan, kerana boleh merosakkan akal fikiran, kerana makanan tersebut tidak bersih dan tidak sihat dan boleh memudaratkan. Okey, so ini beza soalan dengan kata tugas hikmah Allah mensyariatkan, menyuruh dan sebab Allah melarang. Mudah ke mudah? Okey. Untuk tahun 2017, tajuk nifaq mencuri. Kalau kita tengok 1A dan 1B tu soalan tingkatan 4 ya. 1A ialah perkara membatalkan iman. Manakala 1B ialah dosa besar dan 1C ialah tajuk untuk tingkatan 5. Banyak kan tajuk tingkatan 4 yang ditanya, tapi jangan terlalu terikat ya. Soalan boleh ditanya apa-apa sahaja, jangan terlalu terikat. Ini hanya panduan. Okey, Ustazah nak fokus kepada faktor berlakunya perbuatan tersebut. Soalan 1A2. Soalan 1A2 ni. Jelaskan faktor berlakunya perbuatan tersebut. Okey, jom kita tengok. Jelaskan faktor berlakunya perkara tersebut. Sama juga kalau selain daripada faktor, punca ataupun sebab. Okey, anda boleh ingat IDT ataupun ada yang sebut IKP, IKT, semuanya boleh. I untuk apa? Iman yang lemah. D, kurang didikan agama. Tu yang ada yang guna K, ya, kurang didikan agama. D untuk didikan agama. T, terpengaruh dengan budaya negatif. Ya. Okey, kalau soalan jelaskan, memadai, jawapan ini dah memadai. Tapi kalau soalan terangkan, anda perlu nyatakan isi dan huraian. Isi dan huraian. Iman yang lemah sehingga tidak takut dengan azab Allah. Kurang didikan agama sehingga tidak tahu halal dan haram. Terpengaruh dengan budaya negatif seperti hiburan yang melampau. Boleh ya? Okey. Untuk soalan 2018, cuba kita tengok. Oh, tajuk khurafat yang dah keluar. Untuk perkara membatalkan iman, tajuk khurafat. Dosa-dosa besar ialah derhaka kepada ibu bapa. Dan tajuk tingkatan 5, C, kemanisan iman. Okay, cuba tengok ya. Ustazah nak fokus 1AC. Cadangkan langkah untuk mengatasi khurafat daripada berleluasa dalam masyarakat dan huraikan. Okay. Soalan dekat sini, tapi jawapan yang Ustazah berikan di sini ialah jelaskan ya. Yang itu tadi huraikan, itu maksudnya soalan kebat. Apa yang Ustazah nak fokuskan di sini ialah cara mengatasi, cara ataupun langkah mengelak ataupun tindakan untuk menghindari. Pun kita masih lagi boleh menggunakan isi IDK. Bagaimana caranya? Tingkatkan iman. Okey.
Tingkatkan didikan agama, tambahkan didikan agama atau mencari ilmu agama. Elakkan pengaruh budaya negatif. Itu kalau soalan jelaskan. Kalau soalan terangkan, kita boleh letakkan huraiannya. Okey, kita letakkan huraiannya. Tingkatkan iman agar takut dengan azab Allah. Tingkatkan didikan agama agar tahu halal dan haram. Elakkan pengaruh budaya negatif dengan memilih kawan yang baik-baik. Okey. Untuk soalan huraian, untuk soalan KBAT, kita jawab nanti. Boleh ya? Okey. Seterusnya, untuk 2019, soalan syirik dah keluar. Untuk 1A, 1B sihir. Okay, cuba perhatikan. 1A ialah tajuk perkara membatalkan iman syirik. 1B perkara membatalkan iman juga. Ya? Iaitu sihir. Tak ada ditanya soalan dosa besar di sini. Itu sebab saya kata jangan terikat sangat. Ya? Manakala soalan C ialah tajuk tingkatan 5 iaitu ahli sunnah wal jamaah. Okey. Ustazah nak fokus kepada 1A2, 1B2. Terangkan dua kesan. Dua kesan ataupun akibat. Ya, jadi, anda boleh rujuk dalam buku teks. Ada beberapa kesan ataupun akibat yang diberikan khusus untuk perkara membatalkan iman yang tertentu. Ya, contohnya macam riddah, hubungan suami isteri terpisah. Haram menerima harta pusaka daripada waris yang beragama Islam. Haram dikuburkan di tanah perkuburan Islam, menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Khurafat, menyekat akal fikiran berfikir secara logik. Sihir, okey, terlajak pula, minta maaf. Hilang pergantungan kepada Allah. Okey, nifaq, melemahkan perpaduan masyarakat. So, ada beberapa kesan yang menjadi fokus ataupun khusus untuk beberapa perkara yang membatalkan iman. Ustazah harap murid-murid boleh baca dan boleh memahami kesan ataupun akibat perkara yang membatalkan iman. Okey, ini contoh soalan KBAT. Apakah tindakan, huraikan tindakan yang boleh anda ambil untuk membentras amalan khurafat. Okey. Untuk soalan KBAT, biasakan jawapan kita ada 4. Kalau soalan KBAT 4 markah, mungkin ada soalan KBAT 6 markah atau 8 markah. Kita tak pastikan. Jadi kita tambahkan sahaja kehendaknya. Tindakan yang boleh saya ambil untuk membantras amalan khurafat dalam masyarakat ialah melaporkan amalan tersebut kepada pihak berwajib. Ini ialah isi. Contohnya, saya akan melaporkan kepada jawatan kuasa masjid. Ini ialah huraian. Agar mereka dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Huraian lengkap. Kesimpulannya, kita mestilah menunaikan tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat agar hidup harmoni. Ya? Ini adalah contoh jawapan KBAT. Okey, Alhamdulillah sehingga kita bertemu lagi dalam teknik SPM Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.